Okay, Assalamualaikum. Saya akan terangkan mengenai chapter 4 ya, tajuk distribution substation. So dalam bab 4 ni, awak perlu learning outcome dia ialah awak perlu faham apa maksud distribution system, kena recognize IEC symbol used in power system, kena faham flow of distribution system, dan boleh lukis single line diagram menunjukkan bagaimana tenaga elektrik dihantar ke pengguna. Kemudian kena faham sambungan pada distribution system. Ada 4 sambungan dalam simbol awak, ada 4: radial, parallel, ring dan simple network. Dan kemudian ada tambahan lagi iaitu basta dan interconnected system. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan distribution system ataupun sistem pengagihan. Dalam power system ada 3 bahagian utama iaitu penjanaan, penghantaran dan pengagihan. So pengagihan ni di bahagian akhir sekali lah, yang mana ia akan menghantarkan tenaga elektrik kepada pengguna. The part of power system which distribute electrical power to local user. Kemudian kita akan identify simbol-simbol yang digunakan di dalam IEC bagi generator, motor, busbar, current transformer, voltage transformer, circuit breaker dan fuse. Kalau tengok ini ialah simbol current transformer, ini ialah simbol generator, ini ialah simbol motor, ini ialah simbol voltage transformer, yang ini ialah circuit breaker dan yang ini ialah fuse. Seperti yang saya kata tadi, sistem power system ada 3 bahagian utama: penjanaan, penghantaran transmission dan pengagihan distribution. Kalau perhatikan sebelum dia ke bahagian-bahagian yang lain, dia ada transformer untuk step downkan voltan lah untuk dihantarkan kepada pengguna. Hanya pada bahagian penjanaan je dia step up voltan sebelum dimasukkan ke transmission line. Ini adalah single line diagram untuk 3-phase system, bermula dengan generating station ataupun bahagian penjanaan iaitu 11 kV. Kemudian pergi ke substation untuk step up. Ini ialah transmission substation, dia akan step up 11 kV kepada 132 kV dan melalui transmission line. Ini bahagian primary lah, primary transmission line. Dalam transmission line ni pun ada dua part lah, primary transmission line and secondary transmission line. Apabila voltan tu 132 kV, dia akan sampai pada satu lagi substation, masih lagi transmission substation di bahagian penghantaran, yang mana dia akan step downkan kepada 33 kV. Dan kemudian 33 kV ini akan melalui receiving station. Jadi sebenarnya di sini awak boleh tengok dia pecah pada 3 laluan yang berbeza. 1 tadi, 2, 3. So litar yang ini adalah sama juga seperti di sini ya. Dia akan pecah lah. So jadi 33 kV ini akan melalui bahagian secondary transmission, kemudian dia akan sampai pada satu substation. Substation ni dia akan turunkan daripada 33 kV kepada 11 kV. Yang ini dah memasuki bahagian distribution. So pada 11 kV dia dah turunkan kepada 11 kV, maksudnya dia dah masuk bahagian distribution lah, pengagihan lah. So bahagian pengagihan juga terbahagi kepada 2, iaitu primary distribution dan secondary distribution. Jadi dia akan dipecahkan lagi kepada substation yang pergi ke kawasan yang berbeza lah, substation A, substation B dan C. So ini mungkin dia dah spesifik kepada daerah-daerah yang lebih kecil lah. Dan nak pergi kepada pengguna. Kemudian 11 kV itu akan diturunkan, akan sampai kepada satu distribution substation lagi sekali, dia akan diturunkan kepada 415 volt. Ini ialah voltan yang terakhir lah sebelum diagihkan kepada pengguna, ataupun ni 3 phase kita kata.
kemudian daripada 415 ni dah tak ada step down transformer, dia dah boleh diagihkan kepada pengguna. So ini ialah part secondary distribution dan akan boleh diagihkan kepada pengguna sama ada dalam bentuk 3 phase 415 volt ataupun single phase 215 volt. Okay, ni yang saya maksudkan tadi. So tadi selepas dia step down kepada 415 volt dia akan diagihkan kepada pengguna lah. Ni lah, ini di bahagian distribution transformer. So dia akan keluar 3 phase lah. Boleh 3 phase 3 wire sistem sambungan dia red, yellow, blue. So ada customer yang directly ambil red, yellow, blue iaitu 3 phase factory load. Ini maksudnya industri akan ambil 3 phase 415 volt. Okey, manakala bahagian domestik ataupun rumah, perumahan, kawasan-kawasan kecil, dia akan menggunakan 3 phase 4 wire system. Iaitu dia akan tap ambil line dan juga neutral. So contohnya house tree ni dia tap red dengan neutral lah. So yang ni output dia ialah single phase lah, iaitu 240 volt. So mungkin red dengan neutral ni mungkin dia supplykan voltage untuk satu lorong ataupun satu lorong lah, biasanya satu atau dua, tiga lorong lah dalam sesuatu taman. Begitu juga dengan ni yellow and neutral. Okay, ada 3 phase, so berbeza-beza lah phase ni boleh digunakan, antara phase dan line ni boleh digunakan untuk menghasilkan single phase supply. Di dalam distribution substation atau di dalam substation kita boleh kategorikan ada bahagian feeder, distributor dan service main. Okay, feeder adalah konduktor yang menghubungkan antara substation dengan kawasan yang kita nak agihkan tenaga elektrik tu. Manakala distributor pula ialah konduktor yang kita boleh tap, which tapping are taken to the consumer. Kita nak tap untuk hantar kepada consumer. Okey, kita boleh tengok gambar rajah ni. Okey, ni ialah feeder. C, okey. C, A dan D ini adalah feeder. Yang mana dia connect dengan substation. Okey, kemudian A dan B, B dan C, C dan D, D dan A itu adalah distributor. Kita namakan dia sebagai distributor. Dan yang kita dapat daripada distributor ni yang boleh di-tap keluar kepada pengguna ialah service main. Jadi kita boleh di dalam gambar rajah ni kita boleh katakan bahawa distributor adalah di bahagian sini yang mana awak tengok ada distribution transformer, maksudnya dia di dalam substation. Okey, jadi yang main ini adalah feeder. So jadi yang keluar daripada sini red, yellow dan blue adalah distributor, dan wire yang daripada live dan neutral ini yang pergi, kita nampak tiang-tiang elektrik di luar yang pergi ke rumah-rumah, ke taman-taman, itu adalah service main. Okay, sekarang kita akan tengok jenis-jenis sambungan pada bahagian distribution. Yang pertama ialah sambungan jenis radial. Kalau radial ni kita ada dua diagram kat sini, jadi awak boleh ingat mana satu pun, salah satulah. So radial ni bermaksud dia simple punya sambungan, lowest initial cost. So jadi kalau awak tengok daripada substation, ada feeder, kemudian terus diagihkan kepada load lah. Okay, ni substation terus pergi ke load. Okay, biasanya radial ni untuk short distance sahaja, dan kelemahannya ialah sekiranya berlaku trip di sini, okay, pengguna tidak akan mendapat bekalan elektrik. Okay, sambungan yang kedua ialah jenis parallel connection. So parallel ni dengan radial, perbezaannya hanya di sinilah, pada bahagian secondary winding transformer ni, pada part ni dia disambungkan disambungkanlah selari. So yang ini kelebihannya, sekiranya fault berlaku di sini, okey, kita boleh dapat bekalan daripada sebelah ni lah. Okey, dia ada laluan lain. So kita dah isolate part ni, yang ni dah tak pakai, isolate, tapi masih dapat bekalan daripada substation lain yang boleh support lah, backup .
Okey, jenis sambungan yang ketiga ialah ring connection. Okay, ring connection dia berbentuk seperti gelang macam ni. Okay, kita tengok contoh ni lah. Kalau tengok contoh ni, fault berlaku. F ni dan macam flash, simbol flash ni menunjukkan fault berlaku di sini. So, sekiranya fault berlaku di sini, L dan M ini akan diisolatkan, akan diasingkan. Tetapi load di sini masih lagi boleh dapatkan bekalan elektrik daripada sebelah sini. Daripada M, N dan O. So L, M ni, L dan N dia open, dia disconnect lah sebab fault berlaku kat sini. So dia boleh support daripada laluan yang lain lah. Dan ring connection ni sangat reliable sebab dia is feed via two feeder. Tu yang kata two feeder. So dalam keadaan tak ada fault, dia boleh dapat daripada L dan M lah. Tapi kalau ada fault berlaku, dia akan dapat supply daripada N, O, N dan M. Okay, ini ialah maklumat tambahan lah sambungan jenis bus tie. Okay, bus tie ni apa kelebihan dia ataupun apa kelebihan dia lah ya. Dia disambungkan secara ring connection pada bahagian primary dengan secondary. So maksudnya daripada ini contohnya daripada generation, bahagian ni adalah ring connection primary part dan secondary part juga adalah ring connection. So jadi sekiranya sebarang fault berlaku, tak ada masalah lah, dia akan boleh dapat supply elektrik. Dan kelemahannya dia adalah sangat mahal. Sambungan yang kelima pula ialah simple network. Dia adalah kombinasi antara bus tie dan juga ring connection. Okay, bahagian primary ini disambung secara radial, manakala secondary disambung secara ring connection. So sama juga kelebihan dia seperti bus tie dan ring lah. Jika fault berlaku, dia masih boleh mendapat bekalan elektrik lah tanpa mengganggu bekalan elektrik kepada pengguna. Kalau yang terakhir ialah interconnected system. Okay, interconnected system ni dia lain daripada sambungan-sambungan yang tadi dan specialnya dia energized by 2 or more than 2 generating station or substation. So dia dapat sumber daripada 2 sumber yang berbeza lah, sama ada substation ataupun generating station lah. Okay, kalau awak tengok ni dia nampak seperti ring connection, cumanya bezanya dia ada S1 dan S2, maksudnya dia ada substation 1 and substation 2. Dan kelebihannya dia boleh increase service reliability lah. So andai kata substation ni perlu dibuat maintenance atau perlu di shutdown, maka S2 boleh supply kepada semua ni. Itu kelebihan dia. Jadi ini adalah sangat praktikal lah. Interconnected system adalah sambungan yang sangat praktikal dan banyak digunakan di dalam distribution system. Jadi saya nak awak kena pasti antara parallel, radial dan ring connection ni dari segi cost dan supply suitability lah. So dari segi cost tadi awak boleh tengoklah parallel adalah yang paling murah sebab litar dia sikit. Dan radial sikit lebih mahal daripada parallel sebab kena tambah lagi kabel. Manakala ring paling mahal lah. Okay, manakala dari segi supply suitability, untuk parallel dia kalau consumer pada hujung sekali dia akan mengalami gangguan ataupun fluctuation lah dan sesuai untuk short distance. Kalau radial, apa kelemahan dia? Okay, yang ni saya nak awak cari. Kalau ring ni dah ada dah. Dia very reliable lah. Okay. Okay, yang tu sahaja jenis-jenis sambungan yang terdapat dalam distribution system.